بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu untuk kita menyambung kitab Tuhfatul Marid, hadiah bagi orang yang sakit, dan diterjemahkan sebagai tahurun insya-Allah menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Du'aitin hafizahullah taala, yang memuatkan 7 perbahasan yang memberikan panduan bagaimanakah bagi sesiapa sahaja yang diuji oleh Allah taala dengan sakit, ya, agar dia berjalan sesuai dengan aturan syariat. Dengan itu dia akan meraih, ya, faedah-faedah yang tak terhitung banyaknya yang dipersiapkan oleh Allah taala untuknya. Ya, dan sekarang kita berada pada bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-7, iaitu bab penutup bagi kitab ini, iaitu di bawah tajuk ibadah tetap yang utama. Jadi bab ini nak menjelaskan iaitu perkara, ya, kewajipan, ya, seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, hendaklah dia menyadari bahawa tugasnya ketika hayat di kandung badan adalah untuk menegakkan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tak lain dan tak bukan untuk menunaikan kewajipan yang satu ini, mutlak. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, ya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu, ya, beribadah, ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ibadah ini wajib ditunaikan, ya, bukan hanya ketika sihat, bahkan ketika sakit. Ya, ibadah yang mana? Iaitu satu-satunya ibadah yang tak boleh kita berlepas diri daripada dalam keadaan apa pun, kecuali dalam keadaan-keadaan yang, ya, terangkat kewajipan itu, tak lain dan tak bukan, iaitu solat wajib 5 waktu. Ya, baik. Kita berada masih lagi pada bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan bersuci dan solat bagi orang yang sakit. Ya, muka surat 261. Dan kita telah selesai mengambil faedah daripada penjelasan bahagian yang pertama, iaitu tentang cara bersuci bagi orang yang sakit. Dan sekarang kita yang terdiri daripada 13 perkara yang telah kita jelaskan pada kuliah sebelum ini. Ya, sekarang kita akan memasuki penjelasan bahagian kedua yang dipaparkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, iaitu pada muka surat 264, iaitu pada catatan B ataupun bahagian yang kedua, cara solat orang yang sakit. Ya. Bahagian A, cara bersuci bagi orang yang sakit. Ya, sama ada dia bersuci, ya, kemudian membersihkan dirinya, membersihkan, ya, pakaiannya, membersihkan tempatnya. Dan ini adalah 3 perkara yang menjadi syarat, ya, sebelum seseorang itu melakukan, ya, ibadah solat. Dan hendaklah dia memastikan bahawa, dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya kemudahan apabila ditimpa kesulitan. Kerana agama adalah mudah. Inna dina yusrun.
Ya, sesungguhnya agama itu mudah. Ya, tetap makna mudah di situ adalah adanya keringanan dan kelonggaran. Ya, untuk memastikan kita tetap melakukan solat ketika ditimpa ujian sakit. Kerana orang yang diujian sakit itu dia berada dalam kesulitan, masyaqqah. Ya. Dan kaedah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Ya, apa kemudahan itu? Ya, khususnya yang berkaitan dengan bab taharah. Ya, sama ada dia berwudu ataupun dia bertayamum mengikut kondisi keadaan sakitnya itu, dan telah berlalu penjelasannya. Maka bila kita memiliki ilmu tentang ini, maka akan mudahlah ya bagi kita untuk ya mendirikan solat. Maka akan terjauhkan dari kita sifat bermudah-mudahan. Ya, mempermudah-mudahkan. Oh, sakit, sebab apa tak solat? Sakit. Sebab apa? Ya, pakaian kotor, bernajis, macam-macam alasan. Ya, tak boleh bergerak. Ya, tak ada orang nak bimbing ke bilik air untuk berwuduk dan pelbagai lagi alasan, maka semuanya akan ya hilang dengan sendirinya apabila memiliki ilmu tentang betapa Allah Taala berikan kelonggaran yang luas. Ya. Sebab itu solat dia adalah ibadah yang tak sekali-kali boleh diabaikan, dicuaikan, ditinggalkan. Ya, maka dalam keadaan sakit tetap mendirikan solat yang sesuai dengan aturan. Itulah dia perbahasan yang kedua, cara solat orang yang sakit. Jadi ini memberikan peringatan pada kita bahawa jangan sekali-kali meninggalkan solat. Ya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tetap menjaga solat. Baik, kata Syekh Hafizahullah Taala, pada dasarnya solat fardu wajib dilaksanakan dengan berdiri. Meskipun untuk itu seseorang harus bersandar kepada dinding atau ya bertumpu kepada tongkat, bergantung pada tongkat. Sebab syarat solat wajib adalah salah satu rukunnya adalah berdiri tegak. Iaitu dalam keadaan ya biasa. Tapi bila masuk dalam keadaan luar biasa, kesulitan, masyaqqah, ya, sakit lutut tak boleh nak berdiri lama. Ya. Ataupun kakinya patah, macam mana nak berdiri? Islam memberikan kelonggaran. Jadi Syekh Hafizahullah Ta'ala meletakkan perbahasan penjelasan ini adalah ringkasan-ringkasan, kesimpulan-kesimpulan. Maka tidak didatangkan dalil. Ya, sebab kitab ini menjelaskan panduan umum. Adapun perincian dalilnya rujuklah dalam perbahasan kitab fiqh. Ya. Yang pertama kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, jika tidak boleh solat dengan berdiri, maka dibolehkan solat sambil duduk. Ya. Dan ini makruf, semua tahu. Ya. Dan posisi duduk yang lebih dianjurkan adalah bersila. Duduk bersila. Ya, terutama ketika ya, lebih dianjurkan adalah bersila. Faham? Tapi ini ada perbahasan di kalangan para ulama. Ya. Mula duduk bersila, kemudian kalau duduk di tahiyat akhir, duduk di antara dua sujud, duduk di antara duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk sesuai dengan yang disunahkan. Tapi mula-mula saja nak solat tu, ya duduk bersila. Ini ada penjelasannya dalam bab fiqh. Baik. Jadi duduk. Maksudnya yang penting sini adalah daripada berdiri boleh duduk. Ya. Yang kedua, jika tidak boleh duduk, ya solat duduk pun tak boleh. Ya, maka tidak mengapa solat sambil berbaring. Ya. Bagaimana berbaring? Iaitu dengan memiringkan tubuh menghadap ke kiblat. Dan dianjurkan berbaring di atas bahagian tubuh sebelah kanan. Macam kita tidur tu, sebelah kanan, menghadap kiblat. Ya. Tu. Ini dalam keadaan yang ideal. Ketika tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, berbaring. Kalau tak boleh, macam tu, sakit, barangkali tangannya sakit belah kanan. Ya. Bahunya sakit. Macam orang patah tangan, mana dia boleh buat begitu? Ya. Ataupun barangkali tangannya, ya, macam-macam lah. Maka jika tidak boleh, ya, berbaring di bahagian belah kanan, ya, maka dia boleh, ya, dalam keadaan terlentang, berbaring, menghadap ke kiblat begitu. Ya. Ini ringkasan-ringkasan. Jadi jika tidak boleh solat dengan berbaring miring, maka orang yang sakit boleh solat dalam keadaan terlentang dan kedua kakinya ya terjulur ke arah kiblat. Ya. Tu. Dan dianjurkan pula agar bahagian kepalanya diletakkan lebih tinggi supaya wajahnya dapat menghadap ke arah kiblat. Tinggi sikit, letak bantal. Jadi kita nampak ya ke arah kiblat. Tu.
Namun jika tak boleh menghadap kiblat, ialah susunan katil tu begitu, tak menghadap kiblat contohnya, maka terangkatlah ya perkara tersebut. Kerana ya kaedah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu dan dengarlah serta taatlah. Ya, baik. Jadi mudah tak? Sangat mudah. Banyaknya apa, tak boleh plan A, plan B, tak boleh plan B, plan C. Ya. Kemudian ya, tata cara solat itu rukuk, sujud bagaimana? Itu ya, dipelajari dalam bab fiqh. Ya. Dengan kepala angkat sikit. Ya, kemudian begitulah, tangan boleh bergerak kan? Kalau boleh bergerak, takbir, intiqal dan sebagainya buat sebagaimana biasa. Ya. Bila menunjuk kaki di tahiyat, letak jari di atas paha, sama semua sekali. Cuma di bahagian-bahagian tertentu kita tak boleh sempurnakan dia. Sebab kadang-kadang berbaring. Ya, bila sujud kita angkat sikit kepala kita. Ya, rukuk juga agak sikit. Begitulah seterusnya. Ini sepatutnya sudah lulus semua orang. Ya, dan tentu kita pernah sakit. InsyaAllah telah kita pernah praktikan perkara ini. Ya, baik, itu secara mudahlah bab ni. Ya. Baik. Jika gerakan rukuk dan sujud tidak dapat diwakili dengan gerakan kepala atau isyarat mata, maka gerakan solat itu dilakukan dalam hati. Ini worst case lah, paling ekstrim. Ya, anggota semua tak boleh bergerak. Jadi kita imajinasi. Ya, kita nampak gambarkan dengan hati kita sekarang kita rukuk, kita sujud dan sebagainya. Ya, sebab kita masih waras. Ya, masih sedar, masih dengar. Maka tetap ya, dengan hati maknanya kita dapat gambaran-gambaran ya, dengan segala pergerakan kita tadi itu dalam aturan solat. Kemudian solat wajib dikerjakan pada waktunya. Ya, jangan menangguh. Ya. Dan jika tak mampu untuk melaksanakan solat itu mengikut aturan waktunya, boleh dijamakkan. Ya, mana-mana solat yang boleh dijamakkan. Itu kalau sakit kuat. Ya, sakit keras. Contohnya ya, nanti pada waktu asar dia akan mula dioperate, dibedah. Ya. Maka dia jamak siap-siap dah daripada zuhur dengan asar tu sekali pada waktu zuhur. Dan jamak itu boleh jamak takhir dan boleh jamak takdim, tapi sempurna. Bukan seperti musafir tu, nanti dia qasar pula dua-dua, tak boleh. Ya, inilah kelebihan ya jamak berbanding dengan qasar. Ini ada perbahasan di dalam bab fiqh. Sepatutnya kita dah lulus semua dah ni. Ini bab very basic. Sebab kita akan pakai dia bila kita perlu. Jadi ada beza solat jamak dan solat qasar. Solat jamak lebih luas daripada solat qasar. Solat qasar hanya berlaku bagi musafir. Dia boleh pilih. Ya. Sama ada dia nak qasar pada setiap waktu atau dia nak qasar dijamakkan mana-mana waktu, kecuali solat maghrib dan subuh. Itu tak boleh qasar. Tapi boleh jamak kecuali solat subuh. Boleh faham kan? Tahu masa? Maknanya zuhur dengan asar jamak dan qasar sekali. Yang maghrib dengan isyak jamak, tapi qasarnya apa? Isyak saja. Subuh boleh tak? Dua jadi qasar, jadi satu terus. Tak boleh. Atau tambah dua, tak boleh juga. Tu nampak? Dimudahkan. Jadi sebab ada dalil yang mengatakan Nabi SAW pernah solat tanpa ada apa-apa sebab dijamakkan. Tak bermusafir, tidak ada alasan apa. Itu dalam bab fiqh kita akan jumpa. Jadi di antara dalil. Jadi solat jamak lebih luas. Dia bukan syarat bermusafir, bermukim pun boleh. Sebab sakit, ya, sebab hujan, tu dia boleh jamak. Ya. Sesekali, kata para ulama, kalau tak ada dapat asal pun sesekali je. Kita jamakkan dia. Tapi kita lah tak sampai hati nak buat. Sebab waktunya ada luas. Kesibukan pun tak kuat untuk diambil kesibukan. Ya, sebab solat itu yang terbaik mengikut waktunya. Ya, sebab solat itu dia diletakkan mengikut waktu. Maka ikut aturan dia. Sebab itu jangan dipermudahkan. Ya, maka Allah memudahkan kita ya supaya sekali-kali jangan kita meninggalkan solat, kerana ia adalah merupakan dosa besar yang mendapat ancaman, diazab dengan neraka. Dan itu merupakan pemutusan hubungan kita dengan Allah. Itu yang sepatutnya ya kita elakkan. Jangan sekali-kali melakukan perkara tersebut. Ya. Baik, mudah kan? Jadi kalau orang sakit, dia melakukan perjalanan ke luar negeri, misalnya untuk berubat dan sebagainya, maka dia boleh puasa solat. Yang 4 jadi 2. Ya, selama mana dia masih berada di situ, urusannya belum selesai. Ya, kalau dari sisi mazhab Syafi'i, dia ada hari-hari, 3 hari, tak termasuk hari pertama dan hari balik.
Tapi kalau pendapat yang kuat di sisi para ulama adalah selama mana dia tak berniat untuk bermukim di situ, urusannya belum selesai, maka selama itulah dia boleh untuk mengqasarkannya atau menjamakkan solat tersebut. Perbahasan ni kita boleh tengok dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ataupun Fiqh Sunnah oleh Syed Sabiq rahimahullah, ataupun kitab yang terkini iaitu kitab Sahih Sahih Fiqh Sunnah, jadi korang oleh Syed apa nama tu, Malik Kamal hafizahullah, ya, ulama zaman sekarang. Baik, jadi ini adalah secara mudah. Adapun perincian, maka kita kena buka bab yang berkaitan dengan fiqh ibadah di dalam perbahasan kitab-kitab fiqh. Ya, boleh lihat bagaimana perbahasan di sisi mazhab Syafi'i. Ya, begitu juga perbahasan di sisi mazhab-mazhab yang lain. Selama mana berada dalam koridor mazhab yang diiktiraf, maka kita berjalan dengannya. Ya, kita boleh memilih ya yang mana satu kita nak berpegang teguh. Ya, baik. Kalau kita di Nusantara ni berjalan di atas mazhabnya Syafi'i. Baik. Itu perkara yang paling asas, paling basic yang wajib kita ketahui. Ya, jadi orang sakit, dia tak boleh mendatangkan apa-apa pun alasan ketika dia di hospitalized dan sebagainya, maka tetap dia wajib menjaga solat. Kita dah sebut dah sebelum ni, walaupun ketika itu pakaiannya bernajis, tak boleh nak diganti, tak ada orang yang nak ganti, dia tetap wajib menunaikan solat. Dan di situ ada lagi perincian-perinciannya, maka rujuklah dalam perbahasan fiqh. Baik, selesai secara ringkas bahagian yang kedua. Jadi kesimpulannya apa? Tetap mendirikan solat. Ya, baik, sekarang kita masuk bahagian yang kedua, iaitu fatwa-fatwa tentang bersuci dan solat bagi orang yang sakit. Ya, fatwa. Ini fatwa daripada, sebab pengarang kitab ini berasal daripada negara Arab Saudi, maka dia mengambil pendapat ulama-ulama di negaranya. Iaitu dua orang ulama yang dimuatkan di dalam kitab ini, iaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Saleh bin Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu juga mufti kerajaan Arab Saudi sebelum ini, iaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Baik, mari kita lihat apa kata pengarang. Yang pertama, cara mengqadha beberapa solat fardu yang tertinggal. Sebab apa tertinggal? Orang sakit. Ya, macam mana kondisi dia tertinggal? Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang menjalani operasi pembedahan, sehingga ya terlepas dia beberapa solat fardu. Contohnya dia operate pada waktu zuhur. Sebelum zuhur tu dia sempat solat 4 rakaat. Dia nanti masuk asar, masuk maghrib, masuk isyak, dekat nak subuh baru selesai operate. Contoh. Berlaku tak? Ini berlaku. Ya, kalau operasi yang panjang, lama. Ada tak operasi yang lama? Ada. Ya. Apakah dia mengqadha semua solat tersebut secara sekaligus setelah sembuh? Ya, contoh, dia sedar tu waktu subuh, sebelum masuk subuh. Nanti dia nak solat subuh. Adakah nanti solat 3 yang sebelum tu yang dia tertinggal tu segera dia buat ke dia boleh tangguh? Ya. Apakah dia mengqadha semua solat tersebut secara sekaligus, iaitu setelah sembuh? Dia solat subuh, disambung solat zuhur, lalu solat asar dan seterusnya. Ikut bergantung yang mana waktu tadi yang dia tertinggal. Ataukah disesuaikan dengan waktu solat masing-masing? Contohnya, dia tertinggal waktu asar, tunggu besok. Besok bila waktu asar baru solat asar. Kalau tertinggal waktu zuhur, tunggu besok zuhur. Faham? Dua keadaan. Ya, contoh sekarang ni, waktu isyak ni kan, dia sedar sekarang waktu isyak, maka dia tentu akan solat isyak, sebab dia dah sedar. Tapi yang maghrib tadi, katakan dia dioperate selepas subuh tadi. Subuh dia solat, jadi dia tinggal berapa solat? 3. Zuhur, asar, maghrib, 3 tinggal. Sebab dia sedar waktu isyak, isyak dia solat lah. Sebab waktu panjang, barangkali dia masih sedar dalam waktu tu. Jadi yang 3 dia tertinggal ni bila dia nak buat? Boleh tak? Sama ada dia segera menunaikannya 3 sekaligus berurutan, atau dia tunggu besok. Bila masuk waktu maghrib tu, lepas maghrib dia solat maghrib untuk qadha, atau isyak dia qadha, dan bagainya. Ya. Jadi Syekh rahimahullah menjawab, dia harus mengqadha semua solat yang dia tertinggal itu secara sekaligus, serentak, setelah dia sedar. Dan dia mampulah. Ya, memang mampulah kalau dah sedar, betul kan? Sebab ketika Nabi SAW terluput solat asar pada perang Khandaq, beliau SAW langsung mengqadhanya sebelum mengerjakan solat maghrib. Tu berdasarkan contoh ini, setiap orang yang terluput daripadanya mengerjakan beberapa solat fardu harus mengqadhanya langsung sesegera mungkin tanpa menanggungkannya. Jadi jangan tangguh.
Ya, kalau puasa boleh tangguh. Betul? Tapi maksudnya dalam kondisi dia mampu lah. Ha. Dia dah operate masih lemah. Lemah tapi dia masih boleh solat dalam keadaan isyarat. Dia dah waras. Sebab apa dia kena segera? Kalau dia mati waktu tu. Ada hutang 3 solat. Ya. Memang orang sakit dia lemah. Maknanya dia ambil masa sikit lah. Dia rasa dah kuat. Betul kan? Dia dah sedar waras betul-betulnya. Sebab lepas operate makin mamai lagi. Separa sedar. Belum lagi waktu tu. Nanti dah condition dia dah okey. Ya, dia dah bertenaga balik. Ketika itu dia segera. Itu maksud segera bukan sedar-sedar tu terus nak ni. Tapi kalau orang beriman, orang yang jaga solat, tentu dia akan, walaupun macam tu dia sedar-sedar aku dah solat belum. Betul kan? Tu Allah bagi. Semoga Allah bagi kita macam tu. Dalam keadaan sakit, ya, kita akan segera bila sedar tanya, aku dah solat belum? Ya, tadi ada tak aku solat, ketika solat? Tu orang yang Allah jaga dia. Sebab apa dia jaga solat, maka Allah akan jaga. Allah akan ingatkan dia. Ya, nikmat tadi, nikmat. Sebab tu orang yang merasa nikmat dalam kehidupan bila dia sakit, dia tersedar, contoh dari segi operasi tadi, dia operate tu, pembedahan, maka perkara pertama yang dia ingat mula-mula, dia risau, dah solat ke belum saya? Tu nikmat. Dan walaupun orang seperti itu, walaupun dia sakit macam mana, pasti dia akan usaha untuk solat. Betul kan? Tak ada alasan dah, sebab dia kebiasaan dia dah. Jadi auto. Jadi jangan tangguh. Kemudian solat itu pula mengikut urutan. Jangan pergi tukar-tukar waktu pula. Ni kan isyak tadi. Ya, lepas isyak tu, dia pun nak solat yang 3 dia tinggal tadi. Dia solat maghrib, dia undur. Maghrib, asar, zuhur. Tak, dia ikut yang mula-mula. Ikut urutan. Itu yang terbaik. Sebab inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Ya. Solat tu telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi ikutlah sequence dia. Ikut aturan. Itu yang terbaik. Ya, baik kembali. Kemudian yang kedua, ya, permasalahan apa yang kedua? Ya, ini fatwa, fatwa tentang bersuci dan solat bagi orang sakit. Iaitu cara bersuci dan solat bagi orang yang menderita penyakit. Penyakit contohnya macam guasi contohnya, berdarah tak berhenti. Ataupun kencing, ya, buang air kecil tak tus. Ya, dah tak ada orang tak terkendali lagi dah. Ketika dia usia tua, ya, kencingnya sentiasa mengalir. Sedikit-sedikit contohnya. Ya, dan kiaskanlah kepada penyakit-penyakit yang seperti itu yang membatalkan. Maka orang yang terkena penyakit seperti ini diwajibkan berwuduk setiap kali hendak mengerjakan solat, iaitu setelah masuk waktunya. Ya, kemudian hendaklah kemaluannya dibersihkan lalu ditutupi dengan sesuatu agar najis tidak memenuhi pakaian dan badan, baru kemudian berwuduk dan solat. Dengan cara bersuci seperti itu, ya, yang menghidapi sakit tadi itu boleh melaksanakan solat fardu dan mengerjakan solat sunnah yang mencainya. Ya, itu secara ringkas. Maknanya permulaan sebelum dia solat itu dia berwuduk. Walaupun lepas tu nanti menitis air kencingnya itu, maka itu dia terangkat daripadanya. Sebab di luar kawalan dia dah. Ya. Benda yang dah tak boleh dia buat. Itu Allah yang takdirkan dia jadi demikian. Betul kan? Bukan dia hendak. Maka solat tetap tak terangkat daripada dia. Ya. Cuma yang diangkat, yang diringankan bagi dia, yang dimaafkan bagi dia adalah tadi, yang di luar kawalan dia. Sebab tu tengok, solat dalam keadaan macam tu pun wajib lagi solat. Kena lagi, tak terangkat langsung. Itu dipanggil apa? Iaitu itulah dipanggil rukhsah, kemurahan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, masalah iaitu ataupun isunya cara bersuci dan solat orang yang sering kentut. Ada juga orang penyakit dia jajak kentut. Itu tak terkendali juga. Ada. Ya. Angin badan dia. Sistem, ya, bila badan sistem kita dah tak dah tak normal, macam-macam benda yang berlaku. Tak terkawal. Ada orang air dia meleleh, tak terkawal. Macam-macam kan? Ya, dan kita minta Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit seperti itu. Sebab apa? Dah tersulit kita nak beribadah. Betul kan? Minta kesihatan, minta Allah permudahkan kita dalam segala urusan. Sebab tu berdoa kepada Allah, minta sihat adalah merupakan satu kewajipan. Ya, sebab apa? Sihat adalah sangat berhentian. Ya, sebab tu Nabi SAW ajar kita dalam segala perkara agar sihat tubuh badan. Apa saja yang merosakkan badan maka haram. Kullu muskirin haramun. Yang merosakkan akal haram. Ya. Tu. Apabila doktor, ya, melarang kita makan sesuatu yang menyebabkan boleh membawa kematian, maka dia jadi hukum haram walaupun asal dia halal. Sebab apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Contoh dah tahu dah sakit dia ni, dilarang.
Dilarang apa? Katakan minum minuman manis, diabetes. Kalau kau minum ni, kau kena potong kaki lah, macam-macam boleh membaut. Dia langgar. Berdosa dia. Sebab apa? Dia melakukan perkara yang membinasakan diri dia. Sedangkan diri kita ni dilarang untuk dibinasakan. Untuk mendatangkan mudarat. La dirara wala darar wala dirara. La darara wala dirara. Apa tu? Tidak memudaratkan diri sendiri, tak memudaratkan orang lain. Tengok, Islam ni Masya Allah. Ya. Menjaga diri sendiri dan menjaga juga orang lain. Ya. Menjaga diri sendiri apa? Supaya sihat. Sebab sihat is very precious, priceless. Nikmat teragung. Maka hendaklah dihargai bagaimana? Menjaga dia. Masya Allah. Jadi, bagaimana caranya? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, jika seseorang dah terkena penyakit ni tak boleh tahan dia. Tak terkendali. Ya, tak terkendali. Ya, artinya angin tu sentiasa keluar bukan atas keinginannya. Ya, tak terkendali. Maka penyakit seperti itu boleh disamakan dengan orang yang kena penyakit tadi tu. Ya, macam kencing tak tus dan sebagainya. Ya, maka sama juga keadaannya. Dia ketika dia nak mendirikan solat, dia berwuduk seperti aturan. Kemudian dia solat. Nak kentut lepas tu tak membatalkan lagi istilahnya. Ya, batal kali hukum, tapi ini adalah apa? Terangkat baginya. Ya, dan istilahnya darurat. Maka sebab tu Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab tu kalau kita tak belajar ni, macam mana kita nak tahu? Kita boleh dah kentut dah tadi. Berapa kali kentut dia? Bila nak solat? Solat takbir pertama kentut, dah pergi lagi. Wuduk lagi. Ya. Akhir-akhirnya duduk sebelah kolam. Ya, dekat. Itu nampak hulu melampau, membinasakan diri sendiri. Islam tak begitu. Ya. Kemudian isu yang keempat, batalkah wuduk orang yang pingsan? Kena bius ke pingsan? Susah lama. Ya. Atau orang pingsan biasa. Maka berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wuduk seorang batal kerana pingsan. Sebab pingsan lebih berat daripada tidur. Tidur sendiri apabila terlelap akan membatalkan wuduk. Sebab dia tak sedar apa yang sedang berlaku. Ya. Apa yang keluar daripada kubul atau dubul dia, dia kentut pun dia tak sedar kalau orang tidur. Betul kan? Tu. Ya, maka ya. Soalan. Koma berbulan-bulan. Masya Allah, bagus soalannya. Sekejap lagi ada jawapan. Pingsan biasanya tak lama, betul kan? Kecuali dipingsankan. Kau buat bius. Itu pun tak lama, tak sampai 1 hari dia pingsan. Macam orang critical, ward ICU. Koma, dia tak sedar lama. Berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan ada bertahun. Terbaring je. Tapi dia masih hidup. Dengan bantuan alat pernafasan, bantuan dripping water, macam-macam. Hidup dia. Itu kes-kes yang jarang. Tapi orang yang bekerja di hospital tahu sangatlah di pengalaman masing-masing. Baik. Nanti akan sampai soalan tersebut. Kemudian isu yang kelima, apabila di badan orang yang sakit terdapat najis, bolehkah dia bertayamum untuk mensucikannya? Najis, ya, di pakaian, di badan. Syekh Utsaimin rahimahullah menjawab, tidak. Dia tidak perlu bertayamum untuk menghilangkan najis di badannya. Yang wajib dilakukan adalah mencuci najis itu jika memungkinkan. Cuci dulu, bersihkan dia. Ya. Tetapi jika tidak mungkin, tak boleh. Ya. Ini dalam kes apa ni? Kes tak ada air. Sebab tu dia kata tayamum. Kalau ada air, tak jadi ada isu tayamum tadi, betul kan? Ini dalam bab membersihkan baju. Ya. Lalu Syekh rahimahullah menyebutkan, ya, maka kalau tidak ada air, maka tak digunakan tayamum. Sebab tayamum bukan untuk menyucikan pakaian, bukan untuk menyucikan badan, bukan untuk menyucikan tempat kita nak solat. Tayamum hanya untuk apa? Untuk solat. Untuk solat. Sama juga nanti akan datang persoalan. Kalau dia di hospital, dia tiba-tiba bermimpi. Ya, bermimpi atau berjunuk. Contoh kan? Macam mana dia air tak ada? Akan datang penjelasan. Itu lagi ya. Contoh naik kapal terbang. Jalanan jauh lama, berjam-jam. Mimpi atas kapal terbang. Dia nak mandi di mana? Masya Allah. Ya. Jadi sebab tayamum sendiri tidak dapat menghilangkan najis. Ya. Sebab nak menghilangkan najis, contohnya kalau kita buang air kecil, air besar, mana ada pakai tanah untuk menyucikannya? Istinja pakai apa? Pakai batu, benda-benda yang kesat. Tisu yang boleh mengeringkan dia, membersih. Betul kan? Daun-daun kering, ya. Batu, ya, yang kasar. Yang licin tak boleh, sebab dia tak menyucikan. Licin, waktu licin tu tak, dia kasar, ya. Dan sebagainya. Sekarang diganti dengan
tisu toilet tu. Ya. Baik. Jadi jika tidak ada perkara tersebut, maka solatlah dalam keadaan tersebut. Sebab masyaqqah itu telah ya menyebabkan terangkat ya perkara tersebut. Sebab dah di luar kemampuan orang tersebut. Baik, boleh faham? Mudah. Kemudian ya, isu seterusnya kalau timbul tayamum bagi orang yang sakit yang sedang berjunub. Berjunub tadi. Berjunub ya. Jadi Syekh As-Sumi rahimahullah menerangkan apabila seorang yang sedang sakit mengalami junub sedangkan dia tidak boleh bersuci dengan air, maka dibolehkan baginya bertayamum. Itu tadi. Senang tak? Senang. Nanti kalau dia dah siap, perlu ke dia mandi junub, mandi wajib? Tak perlu. Ya, sebab dia dah selesai dah. Sebab ketika itu adalah hadiah daripada Allah, memberikan keringanan padanya. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air ya, atau menyentuh wanita, maka jika kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Ini contoh ya. Ini dalam perbahasan fiqh ni kita akan jumpa pelbagai pendapat para ulama. Contohnya tentang apa? Aula mastumun nisa. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, bersentuh lelaki perempuan yang bukan mahram, maka batal. Ya, tetapi di sisi mazhab yang lain yang mengatakan aula mastumun nisa itu adalah bukan bersentuh kulit, tapi perhubungan lelaki dan wanita. Itu perbahasan. Sebab itu dalam bab fiqh ni banyak sekali perbezaan pendapat, perselisihan. Sebab itulah lahirnya mazhab-mazhab. Ya, kenapa lahir demikian? Sebab dari segi memahami teks hadis. Ya. Di mana penunjukan hadis itu, kemudian hadis-hadis yang lain digabungkan dan sebagainya. Maka jangan bergaduh dalam bab ini. Sebab ini kita nak beramal sesuai dengan ilmu yang kita yakini. Ya. Jadi jangan menyalahkan seseorang selama mana dia dapat ya menegakkan dalilnya, dan dalilnya itu adalah muktabar di sisi mana-mana mazhab. Sebab agama itu adalah luas, mudah ya untuk kita buat pilihan. Tapi ingat, bukan membuat pilihan itu untuk bermudah-mudah, tapi untuk ya sesuai dengan keperluan yang kita inginkan atau berdasarkan ilmu yang kita miliki. Sebab kita beramal ni sesuai dengan keyakinan, bukan ikut-ikutan. Itu prinsip penting dalam beragama. Jangan ikut berbuta duri. Ya, ikut dengan pemahaman, dengan penjelasan. Contohnya Syekh kita telah menjelaskan sekian-sekian, kita setuju, kita rasa tenteram, maka berjalan di atas itu. Ataupun kita setelah membuat kajian, membuat perbandingan, bila kita memiliki kemampuan, kita kata apa yang diterangkan oleh Syekh tu pada saya kurang kuat, saya cenderung pada pendapat yang mengatakan tak batal bersentuh lelaki dan wanita walaupun bukan mahram. Saya sentuh isteri saya tak batal. Ya, sebab saya berpegang dengan beberapa ulama mengatakan aula mastumun nisa itu adalah yang hubungan suami isteri ataupun lelaki dan wanita. Bukannya bersentuh kulit. Baik. Jadi tak perlu kita nak ya berselisih dalam bab ini kerana para ulama telah menyelesaikan perkara itu jauh-jauh sebelum kita. Maka pilihlah mana yang kita cenderung kepadanya. Baik. Jadi tayamum bagi orang yang sakit, dia sakit ya. Bukan hanya orang sakit ni. Macam tadi kita bagi contoh yang boleh berlaku ketika sihat, naik flight pergi umrah, balik daripada umrah, pergi haji atau pergi travel mana-mana negara. Boleh berlaku ni. Tidur-tidur dan mimpi. Ya. Boleh faham? Boleh faham Profesor? Kan? Maka kena air tak ada. Ya. Tu waktu solat sekejap lagi nak masuk. Ya, 7-8 jam perjalanan. Tu. Jadi solat tetap wajib. Maka bertayamum. Macam mana cara tayamum? Tepuk sekali. Bismillah. Ni tangan. Kemudian terus. Satu lagi cara dalam mazhab Syafi'i, tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Ya, buka. Tepuk sekali lagi. Ni sampai sini. Masya-Allah. Baik. Kemudian yang seterusnya isunya adalah ya qada salat bagi orang yang telah hilang
rasa kerana dibius atau sakit. Dia kena bius, hilang kesadaran dia. Sini diambil pula fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, iaitu seorang ulama, ya, bekas mufti kerajaan Arab Saudi sebelum ini, sebelum mufti sekarang. Ya. Apabila kesedaran seseorang yang sakit hilang kerana bius, hilang sedar dia, maknanya tak sedar lah, kerana dibius. Memang lah, kalau nak operate kena bius, hilang kesedaran, betul kan? Ada bius yang tak hilang sedar, tak pengsan dia. Contoh bius apa? Salin. Salin kena bius. Salin tak ada bius dia. Ada salin bius? Tak kan, sakit. Kalau operate, sakit gigi, nak cabut gigi, kena bius tak? Kena bius. Bagi kebas, tak rasa apa-apa. Kawasan ni je yang kebas. Mata sedar tengok doktor gigi tu nak pegang Allah. Sudahlah, dia pegang sendiri pula nak cabut tu kan. Takut. Macam bius nak bersunat tu, nak berkhitan. Injek kiri kanan. Ya, tengok budak kecil. Ya. Sekejap lagi dia potong. Dah kebas dah. Kita punya seriau, kita punya runsing. Doktor dia biar betul dah kebas ke belum, dia dah potong dah ni. Sekejap lagi kalau sakit ni. Tu bab yang nak potong, lepas tu nak jahit lagi. It takes time banyak tu. Doktor tahu dah kalau bius ni dia tahan dalam setengah jam. Dia mesti siap kerja dia dalam setengah jam. Kalau tak siap, nanya kawan. Masya Allah. Ini maksudnya bius yang lama. Pengsan terus dia. Ya, tak sedar apa berlaku. Macam orang buat operation jantung, buat operation macam-macam lah. Itu di hospital macam-macam jenis penyakit ni. Ya. Disebabkan oleh bius, dia hilang sedar. Jadi kerana sakitnya yang sangat parah, maka qada yang diwajibkan terhadap solat yang dia terlepaskan atau yang dia tertinggal itu dikerjakan secara berurutan setelah dia sedar kembali. Ini sama kes tadi. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Sesiapa yang meninggalkan solat kerana tertidur atau terlupa. Ini tertidur ni. Tertidur yang diinjek. Pakai bius injek ni. Tidur terus dia. Tak sedar apa buat. Itulah Allah bagi kita nikmat. Ya, rupanya kita ni boleh ditidurkan dengan menggunakan ubat bius. Bayangkanlah kalau kita tak boleh ditidur, dibuat injection, dibuat operation ketika kita masih sadar, tak tahulah betapa sakit. Nampak tak? Itu Allah bagi nikmat khusus bagi umat di zaman kita. Ya, doktor tu boleh potong kaki, potong tangan setelah dibius. Ya, bayangkan kalau dipotong di sebagainya tanpa bius. Umat dulu luar biasa. Luar biasa. Dengan kekuatan iman dia, yakin pada Allah, maka dia tembas waktu pedang, berperang, potong tangan, potong kaki, tinggal separuh-separuh, masih lagi boleh pegang bendera. Tak bagi jatuh. Penggal dua-dua hilang. Baru tak boleh pegang. Kawan lain yang tolong ambil. Tu peperangan dulu pakai pedang, betapa dahsyat je peperangan itu. Betul kan? Tembak sekali mati je. Tak nampak dia punya kengerian je, tak nampak. Tapi kalau berperang di medan tempur, ya sebelum teknologi senjata tu ditemui, semua je pakai pedang. Ataupun alat-alat yang tajam, tombak, panah, ya. Pedang pula macam-macam jenis. Betul kan? Ya, sekali tembas leher putus. Sekali tembas badan putus dulu. Sekali tembas kena kat kaki, hilang kaki. Nampak tak? Masya Allah. Allah bagi nikmat ketika itu dengan ada doktor-doktor yang pakar juga bidang itu. Ada juga ubat bius dia. Barangkali bius dia cara yang berbeza. Betul kan? Masya Allah. Jadi Allah berikan ya kepada manusia ni sesuai dengan zaman masing-masing. Ya. Zaman dulu pun orang sakit gigi juga. Ada juga doktor gigi dia. Ya, Masya Allah. Cumanya ada juga unsur-unsur memakai mistik, jin. Dulu-dulu Tok Murin tu dia baca mentera. Nak bagi kebas. Ya, boleh pergi mandi kita baca-baca lah. Sekejap lagi dia tepuk kat paha kiri kanan tu dia ada baca. Baca-baca, pak, tepuk. Ambil pisau. Bius dia tu. Tapi bius dengan cara begitu. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi, orang yang hilang kesedaran, ya kata Syekh rahimahullah, tak habis lagi terjemahan ni. Sesiapa yang meninggalkan solat kerana tertidur atau lupa, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia mengingati semula. Dan tidak ada kafarah baginya kecuali hanya itu. Tapi tidaklah segera. Contoh mudah selalu.
Dalam bab fiqh dia ajar begini, kalau kita terlupa sedar-sedar dah matahari terbit dah, subuh gajah. Tak sedar solat subuh. Sedar bila? Ya setelah dengar kereta lalu di depan rumah. Ya Allah, kesiangan kita hari ini. Segera bangun, jangan duk relax, pergi masak, sarapan pagi. Lepas tu baru nak solat. Bangun terus solat. Bersegera. Ya. Immediately. Macam ni juga. Jadi tidak diragukan lagi orang yang hilang kesedaran selama 1, 2 atau 3 hari kerana sakit atau ubat bius, status hukumnya sama dengan orang tidur. Dia harus segera mengqada solatnya dan tidak menundanya dengan mengerjakan pada waktu yang sama. Macam tadi lah. Ya. Tapi itu adalah waktu yang tak lama dia qada. Adapun kalau waktunya lama berbelah hari dan sebagainya, kata para ulama tak perlu diqadakan. Ya. Ini di antara fatwa para ulama. Dan ada setengah ulama kata tetap. Ini kan perselisihan. Baik, yang seterusnya isunya adalah qada solat kerana pingsan dalam waktu yang tidak lama. Tidak lama dah lama. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, seorang mengalami koma akibat kecelakaan, akibat kemalangan kenderaan. Accident lah atau sejenis. Kerana gangguan pada otak dia pun koma selama 3 hari. Ya, apakah ya dia orang tersebut wajib mengqada solatnya setelah sedar? 3 hari dia koma. Ya. What ICU dia. Syekh rahimahullah menjawab, apabila pingsannya hanya sebentar, misalnya 3 hari atau kurang daripada itu, maka dia tetap wajib mengqada semua solat wajib yang terluput. Ya. Sebab katanya pingsan selama 3 hari disamakan, dianalogikan seperti tidur. Ya. Kerana terdapat riwayat beberapa sahabat Nabi SAW pernah mengalami pingsan selama kurang dari 3 hari, dan setelah sedar mereka lalu mengqada solat-solatnya yang terluput. Adapun jika pingsannya lebih daripada 3 hari, maka dia tidak wajib mengqada solatnya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah anin naib hatta yastayqiza wa anis sabi ya, wa anis sabi hatta yablugh wa anil majnuni hatta yafiq. Ya. Telah diangkat panel, ditulis terhadap 3 golongan catatan. Ya. Yang pertama, orang yang tidur hingga dia terbangun. Yang kedua, anak kecil hingga dia balik. Dan ketiga, orang gila hingga dia berakal. Ya, jadi dalam hal ini, seseorang yang pingsan selama lebih daripada 3 hari disamakan dengan orang yang hilang ingatan. Yang ini orang gila. Kerana kedua-duanya sama-sama kehilangan akal. Ini kan pendapat ijtihad dan sebagainya. Dalam ni kalau kita lihat, barangkali dalam sisi mazhab lain, mereka memiliki pandangan yang lain. Tapi boleh dijadikan sebagai apa? Pegangan, hukuman. Ya, jadi maknanya kalau kurang 3 hari, sebab dia masih dalam skop kemampuan. Betul kan? 3 hari tak banyak solat nak qada. Tapi kalau 30 hari, kalau sebulan 30 hari kan, 6 bulan tak mampu, tak akan mampu untuk mengqadanya. Sebab itu orang yang tinggal solatnya berpuluh tahun, macam mana dia nak ganti? Alamat kalau dia nak ganti, apa kerja dunia pun dia tak boleh buat. Lepas solat, lepas solat, lepas solat. Bayangkan kalau 30 tahun tak pernah solat, sejak umur 15 tahun campur 20 tahun, 20 tahun cukup, baru umur 35. Ramai orang yang 35 tahun masih tak solat lagi sampai hari ini. Ramai yang sampai 50 tahun pun tak solat juga. Bayangkan. Ya, itu kalau lelaki lambat balik dia 15 tahun kita ambil. Kalau perempuan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ada balik lah. Ya. Jalan sampai umur 30, 40 tak solat lagi. Berapa banyak tu? Katalah 20 tahun. 20 tahun kali 365 hari kali 5. Berapa banyak? Kali apa lagi? Kali 20 jalan. 20 tahun. Setahun 365 hari. 365 kali 5. Setiap hari tu 365 hari, setiap hari 5. Tak ada kalkulator pula. Kita pula tak cerdas sebab ni, tak boleh corak. Tu. Ya. Kali tengok. 365 hari kali 5 waktu kali 20 tahun. Die standing lah. Sebab itulah ulama mengatakan jalan keluarnya adalah apa? Sebab solat diikat dengan waktu, bila dah berlalu tak boleh nak undur lagi dah. Ya, kecuali yang jadi. Yang dalam tempoh yang singkat. Maka apa yang perlu dibuat? Bertaubat. Allah itu maha luas. Ya, rahmatnya. Hamba-Nya tak akan mampu melakukannya. Dan kalau dia solat pun, kalau dia solat, tak akan sama sekali kualiti tu. Solat dia kira nombor. Dah berapa dah? Tulis. Dia kejar nombor. Kejar
kuantiti, bukan kualiti. Jadi solatnya hanya untuk angka saja. Ya, 4 rakaat sudah dah Zuhur. Jangan lagi asal 4 rakaat. Takkan ada orang mampu melakukannya. Ya. Itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ha. Ya. Dia umur 70 tahun baru sedar. Oh, banyak tu. Ya. Jangan itu 5 tahun sudah lah. Macam mana dia nak solat? Maka itu sebab jalan keluar tetap ada. Ya, sebab tu di antara para ulama memfatwakan bahawa cukup dengan dia bersegera bertaubat kepada Allah, menyesalinya, ya, jangan ulangi, dan hendaklah dia di samping mengerjakan solat wajib, dia memperbanyakkan solat sunat. Mudah-mudahan dengan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inna dina yusrun. Tapi jangan dengar pula statement macam ni, kalau tu tak apalah, aku solat lagi lah, nanti aku pakai kaedah tu. Tak terpakai kalau begitu cara. Niat daripada awal dia begitu salah, maka tak terpakai. Yang tadi tu bukan niat dia. Maknanya bukan purposely dia niat, nanti tak apalah, aku tunggu umur 70 esok aku taubat dah. Tak. Kalau begitulah niatnya, maka itu takkan, ya, maka sulit untuk mendapat penerimaan daripada Allah. Sebab dia dah plan awal. Hari ni biasa berlaku apa? Menyesal. Ya. Baru sedar baru solat tu, baru nak buat. Ya, dulu tak ada, sibuk, malas. Ya, tak standard lah aku nak solat ni. Ya, tak grand lah duduk dengan kelompok eksklusif ni. Kelompok tak solat. Ya, waliyazubillah. Sebab tu lah, ya, hendaklah kita menjaga solat. Sebab tu didik diri kita, anak-anak kita, jangan ulangi kesilapan yang sama yang berlaku pada kita. Anak kita sejak kecil, ya, 4 tahun, 5 tahun tu dah ajar dah solat. Duduk sebelah ayah ni, dah solat. Anak lelaki, anak perempuan sama semuanya. Faham? Ya. Biasalah budak-budak dia malas, tapi kita kena paksa. Biarlah dia solat dan mengantuk, tak apa. Yang penting dia dah ikut kita. Lama-lama dah jadi kebiasaan, dia mudah. Sebab solat ni bukan senang ni. Nak memulakan hari pertama untuk solat, bagi orang yang tertinggal solat, sulitnya. Dia rasa berdiri, yes, 5 minit tu dia rasa macam 50 minit. Apatah lagi bila dia solat dalam keadaan dia baca tak faham langsung. Itu yang sebab dia tak sulit dia tu. Apalah aku baca ni. Ya. Apatah lagi dia pula tak pandai nak baca bahasa Arab. Lagi sulit. Ya. Mengaji tak pandai, nak baca surah Fatihah ni, berat ni. Ya. Jadi dia kena mujahadah tahap tinggi tu, ketika usia itu baru dia nak mendirikan solat. Banyak tak cabaran dia? Sangat banyak. Lidah dah keras nak baca huruf. Ya, kemudian hafalan dah tumpul. Sebab itulah, ya, jangan ulangi perkara yang sama untuk anak-anak cucu-cucu. Ya, bagi orang yang telah, ya, Allah uji ketika usia mudanya tak solat, maka hendaklah kamu menyesal sesungguh-sungguhnya. Ya, Masya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang telah menjaga solatnya sejak dia kecil sebelum balik sampai saat sekarang. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian masalah seterusnya adalah, ya, tidak boleh menunda solat sehingga sembuh dengan alasan tidak bersuci, tidak boleh nak bersuci dan menghindari najis. Itu kan kita dah sebut sebelum ni. Kenapa tak solat pakcik, makcik, adik, abang? Pakaian kotor lah. Ini bukan orang sakit saja. Contoh, ada orang dia bekerja, kata dia bekerja pembinaan, buat bangunan di tengah panas, kotor baju ni. Atau kerja dia menuri getah, dulu kat kampung menuri getah. Pakai baju dia kan, menuri getah memanglah haruman, perfume asli. Ya, tangan dia busuk ke main, bau getah scrub. Ya, baju tak usah kira lah. Tiba dalam dia duduk di ladang tu, masuk waktu Zuhur. Ya. Kemudian dia ada berhalangan pula, tak boleh balik sampai waktu Asar. Boleh tak dia solat? Pakaian dia kotor ni, busuk bukan main lagi ni. Boleh tak solat? Boleh, sebab sah. Sebab pakaiannya bersih, tak pernah najis, cuma busuk saja. Dan Allah Maha mengetahui, itulah kemampuan yang dia ada. Yang Allah tentulah kena tukar pakaian, mandi bersih, betul kan? Tapi ini kan ceritanya dalam kaedah, iaitu ketika ditimpa masyakkah, ada kesulitan. Ya, kenapa kau tak solat? Saya kerja hilang baju busuk. Ya, nak balik rumah dulu lah, nak tukar. Balik rumah habis dah waktu Zuhur, habis dah waktu Asar, habis dah waktu Maghrib. Ini maksud dia, jangan menunda solat, ya, sehingga sembuh dengan alasan nanti saya sembuh lah. Ya, kenapa kamu tak solat atas pesawat? Oh, tak ada air, cik. Ya.
Tayamum ada? Tak ada je, debu tak ada. Ada banyak debu situ, tepuk sajalah. Yang peliknya pula dia ajar. Dia atas pesawat solat hormat waktu. Dia nak menghormati masuk waktu, solat hormat waktu. Nanti dah landed, solat semula. Ni tak ada dalam Islam. Tak ada kaedah ni. Walaupun barangkali ada ulama yang menyebutkannya, tapi pendapat ini tidak ada dalil, tidak ada dasar. Bercanggah dengan solat itu telah ditetapkan mengikut waktu-waktunya. Solat dan Allah berikan kelonggaran seluas-luasnya. Tak perlu diganti lagi dah. Sebab kamu diberikan rukhsah ketika itu. Allah itu merupakan salah satu nikmat yang Allah bagi pada kamu. Kemudahan. Ambil kemudahan itu. Seperti mana kita, Allah bagi kemudahan. Ketika kita bermusafir, Nabi SAW sebut, solat qasar itu adalah sedekah daripada Allah. Ambil dia, Allah bagi. Ada orang tak faham bab ni, tetap nak solat tamam. Berhenti hari-hari dia, zuhur 4, asar 4. Padahal Nabi SAW mencontohkan, Nabi SAW tak pernah mentamamkan solat ketika bermusafir. Qasar, dua. Sebab Allah bagi keringanan. Allah bagi, tiba-tiba kita tak ada. Hebat ke kita ni? Nabi SAW sendiri menerimanya. Contohi siapa? Nabi SAW ada. Kadang-kadang orang tua kampung ni, dia memiliki pemahaman yang salah. Dia pergi rumah anak dia. Dia musafir lah. Keluar daripada kampung, pergi rumah anak. Tidur 2-3 hari. Tetap dia solat 4 rakaat. Kecuali kalau dia solat itu di masjid. Dia musafir. Dia datang rumah kita. Dia ada pilihan. Sama ada nak solat masjid atau di rumah. Tapi yang aula di masjid. Kalau masjid itu dengar azannya. Sebab apa? Untuk meraih pahala solat berjamaah. Ketika dia pergi masjid, maka dia tak boleh solat qasar. Dia kena ikut imam. Imam tu 4 dah dia. Walaupun ketika dia masuk tu, imam tu dah duduk, dah 2 rakaat lepas. Maknanya baki 2 rakaat. Ataupun imam tu duduk di tahiyat akhir. Dia masuk, dia kata, aku musafir, naik kejap lagi, sambung dulu. Salah. Ataupun dia nak tunggu imam tu 2 rakaat dah berlalu, aku masuk sebab aku nak qasar 2. Salah juga. Sebab wajib ikut imam. Faham? Tu. Ada pula lagi payah, lagi parah. Dia berhenti di masjid yang didirikan solat berjamaah ni. Imam tu dah solat dengan karya kampung tu. Katakan takbir pertama atau takbir kedua atau takbir ketiga. Takbir itulah rakaat kedua ketiga. Dia datang, dia buat jemaah baru pula. Dia duduk belakang buat jemaah qasar dan jamak. Salah aturannya. Kena ikut tu yang masjid tu. Ikut. Kalau dia zuhur tadi, dia duduk di rakaat, dia berada pada rakaat yang kedua, kamu ikut yang kedua. Bila habis 2 rakaat, kamu cuma dapat 2 rakaat, kamu sambung lagi 2. Selepas tu kamu nak buat jamaah untuk solat yang kedua, kamu jamak. Contohnya zuhur dengan asar. Maka di situ baru boleh kamu qasar, jadi 2. Ni kena tahu ni. Kalau tak tahu je lagi, dia duduk belakang. Kita takbir Allah Akbar, tiba-tiba kita dengar pula orang takbir Allah Akbar, jangan lagi makmu ikut. Rupanya yang takbir tu yang belakang. Jamaah yang nombor 2 tu yang datang, musafir. Ini semuanya adalah perlukan ilmu, kena belajar. Banyak berlaku kes begitu. Tengok kat masjid Ustaz, tiba-tiba ada pula jemaah satu. Apatah lagi yang parahnya ketika apa? Solat tu adalah solat dijaharkan bacaan. Imam baca, dia pun baca. Betul kan? Imam tu duduk rakaat kedua, dia rakaat pertama. Sebab dia kata dia apa? Dia nak jamak maghrib dengan isyak. Pada waktu maghrib tadi. Ini semuanya. Tak faqih tentang agama. Masya Allah. Kembali, itu tambahan saja. Tidak boleh menunda solat hingga sembuh dengan alasan tidak dapat bersuci dan menghindari najis. Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan tidak dapat untuk bersuci, membersihkan pakaian dan sebagainya bukan halangan untuk tidak melaksanakan solat. Selama mana dia tak hilang akal dan masih sedar, tetap wajib. Ini sebagai tambahan yang tadi. Jadi orang yang sakit wajib melaksanakan solat sesuai dengan kemampuannya. Jika memungkinkan dia bersuci dengan air. Jika tidak, bertayamum. Dia juga wajib membersihkan najis di badan dan pakaiannya ketika hendak solat, atau mengganti pakaian bernajisnya pakaian yang suci. Namun jika tidak boleh, tidak memungkinkan, maka tetap dirikan solat dalam serba ada, dengan keadaan apa yang ada. Fattaqullaha mastata'. Kemudian contoh isu lain yang boleh berlaku bagi orang sakit tentang muntah. Muntah bukan najis dan tidak membatalkan wudu. Pernah ditanya pada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang muntah, apakah dia termasuk najis dan membatalkan wudu? Beliau rahimahullah menjelaskan, ya benar, muntah tidak membatalkan wudu. Tidak sahaja muntah, semua yang keluar daripada anggota badan tidak membatalkan wudu kecuali jika keluar daripada kemaluan atau dubur. Selain daripada itu, maka tidak membatalkan wudu. Kerana apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu seorang kerana muntah.
Sedangkan perihal najis atau tidaknya muntah, jumhur ulama berpendapat muntah itu najis. Zat muntah tu najis. Tapi bila keluar dia maka batal tak? Tak. Ya, tak batal wudu. Dia bukan pembatal wudu. Ya. Baik, itu secara ringkas. Jadi ini adalah di antara beberapa perkara yang asas yang biasa berlaku yang hendaklah kita ketahui. Ia adalah hal yang berkaitan dengan solat dan juga bab bersuci. Dan seumpamanya. Cukup selalu apa yang dipaparkan di sini. Adapun perincian-perinciannya kita boleh rujuk di dalam kitab-kitab fiqh. Lihat di situ banyak sekali. Bagus kita beli buku-buku yang menjelaskan tentang fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa tentang pelbagai perkara. Banyaklah buku-buku yang diterbitkan fatwa-fatwa yang berkaitan khusus tentang bersuci, solat, musafir dan sebagainya. Cari buku-buku yang, dan ada sudah buku-buku itu diterjemahkan, iaitu fatwa-fatwa yang berdasarkan dalil dan seumpamanya, dengan itu sebagai panduan. Maknanya kita kena tahu persiapan kita. Bila berlaku saja keadaan itu, kita tahu dah macam mana nak buat. Jangan baru itu nak tertanya-tanya. Bahkan yang lebih parah, kita meninggalkan solat dengan alasan-alasan yang kita rasa ianya benar, padahal bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi apa yang telah kita paparkan beberapa contoh-contoh yang berlaku. Boleh faham bab ni? InsyaAllah. Jadi perkara-perkara tadi hendaklah kita ketahui. Dan ingat, solat dalam keadaan apa pun, selama mana kita sedar, kita waras, maka sedar kita waras, tidak hilang akal, wajib dirikan solat. Wallahu a'lam. Itu secara ringkas hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ada masa ni tak? Cara solat. Sekejap dulu. Puasa. Okey, kita habiskanlah. Sebab ni bahagian yang keempat dia puasa pula. Okey, dia secara ringkas. Kita tak begitu perinci beberapa perkara. Iaitu cara solat apabila tempat tidur kita tidak menghadap ke arah kiblat. Ini khusus kalau di hospital umpamanya. Katil tu disusun bukan arah kiblat. Kebanyakannya. Jadi bagaimana keadaan seperti itu? Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang bertanggungjawab terhadap, istilah bahasa senanglah, hospital dan sebagainya, hendaklah memberikan perhatian. Wajib memberikan perhatian. Inilah indahnya kalau hospital itu didesign according to the syariah requirement. Sebab tu rupanya dalam bangunan ni pun ada juga elemen syariah. Macam kita buat rumah, betul kan? Tak boleh tandas tu duduk depan kita, arah kiblat, dilarang. Tandas mesti di belakang. Jadi banyak kadang-kadang boleh berlaku demikian. Kita solat menghadap ke arah tandas depan, walaupun dia ada blok situ, tapi sebenarnya tidak bagus seperti itu. Kemudian ke arah kiblat, tapi tak memungkinkan biasanya, betul kan? Contoh, jadi kalau di hospital, kalau memungkinkan, pastikan orang yang bertanggungjawab terhadap pengurusan hospital memastikan katil-katil itu disusun menghadap ke kiblat. Tapi dah design kalau bangunan tu tak menghadap kiblat, maka apa yang perlu dibuat? Itu pentingnya sebelum kita design suatu bangunan, kita cari arah matahari. Arah kiblat. Jadi senang. Macam rumah kita, sebab ikut cara apa? Cara masjid tu kan? Masjid semua kan dia design, dia konstruk, semuanya mengarah ke kiblat. Siap-siap dah, tak payah nak kona sana kona sini, masuk masjid tahu dah sana. Macam tu patutnya rumah kita pun design macam itu. Jika memungkinkan. Kalau tanah kita sendiri, betul kan? Tanah kita luas, terus buat je macam kita buat masjid tu, terus hadap. Sepatutnya begitu. Jadi rumah pun ada aturan syariat. Contoh bila kita design bilik dalam rumah, ada hijabnya rumah, ada ruang tamu untuk umum, ada ruang tamu untuk privacy, ada ruang tamu keluarga bila mereka keluar daripada bilik masing-masing, tidak nampak pada ruang tamu yang public. Kalau ada orang datang dan sebagainya, tak nampak langsung. Itu. Tapi banyak rumah tak seperti itu, kecuali rumah yang dibuat sendiri. Dia boleh design. Masya Allah. Jadi bukan nak kira design rumah ni, dia nak kira di sini. Jadi kata Syekh, orang yang sakit wajib menghadapkan katilnya, kalau dia tidur di atas katil lah, atau di atas tilam di atas lantai, ke arah kiblat selama hal itu memungkinkan. Misalnya dengan bantuan orang lain. Tetapi jika tak boleh, solatlah sesuai dengan keadaan itu. Di hospital mana boleh nak alih, nak boleh pusing katil tu, tak boleh. Tetaplah macam tu.
Tu, kecuali kalau barangkali kita duduk di hospital swasta, kaki kita tu boleh move. Satu bilik tu kita punya. Boleh lah. Ya. Tapi ini kalau hospital kerjaan terbuka semuanya, jiran kiri kanan, tetap gitu. Ya. Atau di rumah. Di rumah, kata-kata kita tak mengarah kiblat, kita boleh pusing, kita boleh adjust, betul kan? Rumah kita boleh buat apa saja, tak ada isu. Ya. Baik. Macam kita duduk atas pesawat lah, mana boleh nak pusing kerusi. Ya. Dan setengah-setengah tu pula, kalau pesawat tu tak ada tempat disediakan untuk solat, tak ada ruang disediakan untuk solat, duduk atas seat. Betul kan? Dia tak bagi. Kadang-kadang setengah dulu naik pesawat nak solat dia tak bagi pun. Dia tak bagi, cik tak boleh cik, ni kawasan lalu-lalang emergency, kalau berlaku apa-apa terhalang. Jadi cik solat di atas kerusi. Jangan lawan pula. Takkanlah tak boleh, sekejap aja. 5 minit aja. Itu aturan, kena ikut. Jangan tak cerdas sampai begitu. Ya. Sebab itu aturan ikut. Sebab solat tu boleh di atas seat, duduk saja. Walaupun kita membelakangi kiblat. Balik daripada Malaysia. Malaysia pula. Balik daripada Madinah ke Mekah kan. Jeddah, airport Jeddah tu dekat menghala balik ke Malaysia. Kita menghadap pun ada kita ni. Dia menghadap ke sana, membelakangi. Ya, kalau pergi hala ke dia. Menghala ke arah Madinah, ke arah Mekah. Tu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Maka terpakailah ayat Quran, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemana pun kamu menghadap, sanalah wajah Allah. Ya, maka di situ terangkat dari kewajipan menghadap kiblat. Asal apa? Wajib menghadap kiblat. Kalau setengah pesawat dia ada dah ruang untuk solat, bolehlah duduk 2 orang solat situ atau 3 orang. Ketika itu kita kena cari. Wajib. Mula-mula tu arah kiblat kena dapat. Itu senang. Ya, boleh tanya pramugari atau orang pugara, dia kan pakai navigation tu. Dia akan beritahu ini kiblatnya arah sini. Ada. Ya, takbir aja lepas tu berubah tak ada masalah. Boleh faham? Ya, ni pesawat ni ramai orang tak kerti solat. Ya. Tak solat satu. Kemudian ni penting, ya. Sebab apa tak solat? Sebab dia tak tahu. Rupanya sampai duduk macam tu pun boleh solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk sikit dan sebagainya. Ya. Dan yang paling menguji kita solat di atas pesawat ni, bila kita naik pesawat bukan pergi umrah, bukan pergi haji, kita nak pergi lain daripada itu. Katakan nak pergi Tokyo ke, ya, nak pergi ke England ke. Yang duduk sebelah kita tu macam-macam orang. Kiri kanan orang kafir. Dia pernah solat. Kita seorang. Dia nak solat macam mana ni? Kena beritahu kiri kanan tu. Excuse me, now I'm going to pray. Yeah, please don't talk to me, and then please don't lalu depan saya. Don't obstruct. Sebab I will pray. Kena beritahu dia. Kalau tidak sekejap lagi, dia lompat kita lah. Ya, dia bercakap kita, dia sentuh kita lah. Kita tak tegur, dia kan semarah pula. Ni the beauty of Islam. When we tell them, ya, maka dia tahu, oh, you Muslim, yes, I want to pray. Maka dia tengok kita, Masya Allah, jaga dia. Ya. Sebab itu dapat hidayah. Dengan lisanul hal. Allahu Akbar, Masya Allah. Ni biasa orang traveller yang jaga solat ni, dia ada pengalaman bab itu. Ya. Jangan dia suruh diam solat belahan. Beritahu kiri kanan, nanti orang tu pelik, ni buat apa ni? Nampak tak? Jangan malu. Itu adalah wibawa seorang Muslim yang izzah. Izzah kita tu menegakkan syiar. Kerana apa? Kita orang yang benar, orang yang beriman. Ya. Dengan sebab itu barangkali dia dapat hidayah. Jadi kadang-kadang orang kafir ni dia tanya kita. Dia takjub pula. What are you doing just now? Oh, I'm praying. Praying also can be like this. From my understanding, praying you have to go to mosque and so on. Betul kan? Proper, no. Ya. Pernah ada seorang tu, dia berpengalaman, dia menceritakan bila dia pergi kursus di sebuah negara orang kafir selama sebulan. Bila dia nak pulang, bos syarikat tu tanya dia, I want to ask you 2 questions. Number 1, about food. Macam mana anda jaga makanan anda di negara kami? Sebab we know that Muslim, dia jaga tentang halal haram makanannya. Number 2, how do you perform prayer? Are you praying or not? Solat macam mana di tempat kami ni? Bukan adanya surau, ada pula, ya, buat latihan di kilang dan sebagainya. Di kilang tempat kami. Senang saya jawab. Ya, makanan, ya, mudah. Ya. Tak boleh makan haiwan-haiwan yang
dia tak disembelih sesuai syariat ataupun pork itu kita memang tak boleh makan, ada banyak alternatif. Boleh makan nasi, boleh makan sayur, boleh makan buah. Makan apa? Makan ikan. Tu kan. Apa nak heran? Ada orang vegetarian lagi. Tak pernah langsung makan daging, makan sayur je hidup dia. Jadi kalau dia kata begitu, how you can survive? You have energy or not? Tu bagi analogi dia tu. Tu vegetarian can survive until now. Diam. Yang kedua kata apa? Ya, solat tu di mana-mana pun I can pray. Ya, tepi di luar, di pedestrian, ya, di production floor. Bila sampai waktu saya akan solat. Ya. Oh, maka dia dapat like that lah. Selama ni saya tengok ada ramai orang Islam dia tak solat. Dia kata macam-macam alasan. Dia pakai tak bersih lah, kerja kilang macam-macam lah. Itu kan memburukkan Islam. Sebab apa? Dia tak faham, dia tak tahu. Ya. Dan dia akan kagum bila melihat seorang Muslim yang sangat jaga taat, kemudian dia lihat berprestasi. Kita seorang Muslim ni, di mana-mana pun kita pergi, always remember we are the ambassador of Islam. People look at us, our deeds, not our words. Ya, our deeds. Dia akan perhati, dia observe. Apatah lagi orang yang datang tu daripada belah Asia. Mungkin negara-negara maju sekarang taklah. Dulu zaman 70-an, 60-an, 90-an, persepsi dia negatif. Khusus terhadap orang Islam, apatah lagi datang daripada Malaysia. Tanya Malaysia pun dia tak tahu. Dan dia memiliki tanggapan yang negatif. Jadi kita show our the beauty of Islam and our performance. Baru dia takjub. Baru dia menghormati. Kadang-kadang bila duduk sebelah dia takut. Sebab sentimen, fobia, ekstremisme, teroris. Ya, tapi bila kita explain Islam ni begini, rupanya dia dapat maklumat yang salah. Dan begitulah seterusnya. Cukup dah kan. Baik. Jadi kewajipan solat asal terangkat bila datang masyarakat. Istilahnya darurat. Dapat rukhsah, asalnya azimah. Maka tak boleh berdiri, duduk. Ya. Kemudian tadi, iaitu kalau katil kita tak boleh menghadap kiblat, maka solatlah seperti itu. Kalau kiblat kita tak boleh pusing, tapi diri kita boleh pusing. Contoh kita boleh solat duduk, betul kan? Kalau kita terbaring memang tak boleh pusing lah. Tapi kalau kita masih boleh duduk, maka kita pusing. Itu boleh. Jangan tak pusing. Kalau tak pusing, tak sah solat. Sebab dia boleh menghadap kiblat. Boleh faham? Tapi kalau baring macam nak pusing, katil tu muat badan dia je. Nak pusing ke mana? Tak boleh pusing. Duduk di situ. Ya. Itulah kemampuan yang dia ada. Ya. Maka Allah berikan dia kemudahan tetap di situ. Maka ini di antara keindahan Islam. Islam itu very flexible, very dynamic, very fluid. Yang penting kewajipan takkan sekali-kali kita abaikan dan kita cuaikan dan kita tinggalkan. Maka hendaklah kita dimanapun kita berada, ketika kita bersendirian di negara orang kafir, tetap kita jaga solat. Kecuali jika ada halangan. Halangan lah. Ya, tengok dulu umat Islam yang dijajah oleh orang-orang komunis umpamanya. Solat yang bunuh, tembak bagai-bagai. Macam mana ketika itu? Nak jaga nyawa ni. Tidak habis semua orang Islam dulu. Maka dalam keadaan itu barangkali mereka solat dalam keadaan dengan niat mereka sambil berdiri tu dia solat. Ya, Masya Allah. Setengah-setengah tu menyembunyikan diri, masuk ke bawah tanah dan sebagainya. Kita tak ada sampai setakat itu diuji oleh Allah. Diuji dengan sakit, travel aja, naik flight, naik bus pun tak solat. Bus pula, driver juga tak solat. Waktu subuh dia pakai lajak aja. Kita pergi beritahu dia, bang tolong berhenti boleh tak? Tak boleh dek, kita nak sampai on time. Pula terpaksa solat atas bas. Macam kita solat atas pesawat. Islam tu dulu selalu ada begitu. Ya. Sian. Ramai pakcik-pakcik dia atas bas, pakai kopiah atas kepala, tak solat pakcik, sian. Ya, Masya Allah. Jadi beruntung tak Allah berikan kepada sesiapa saja yang sejak mudanya Allah jaga dia dengan solat. Ya, sebab itu kita ingatkan, kalau kita ada ibu bapa, terutamanya generasi dulu, mereka selalu di antara mereka ada lazimnya pemikiran seperti itu. Kita nasihat dia, ingatkan dia, jangan sekali-kali tinggalkan solat. Sebab itu hubungan kita dengan Allah. Bacakan dia. Ketika dia sakit, baca hadis-hadis Nabi SAW, biar dia dengar. Apatah lagi itu adalah ibu dan ayah kita. Pesan, ingat, ujuk, rayu, dekat dengan dia. Ya, supaya dia memiliki pemahaman yang benar. Sebab barangkali sebelum tu dia pernah dengar kuliah, ada ustaz kata tak apa, tinggalkan solat. Kita kan sulit ketika itu, najis badan, nanti dah sihat, ganti. Kalau kalau mati, bila nak ganti? Ni penting. Sebab tu ilmu sangat-sangat penting, wajib.
kita mempelajarinya. Selesai sudah bahagian ketiga secara ringkas. Adapun sebagaimana yang telah jelaskan perincian-perincian bagi situasi-situasi yang berbagai, maka rujuklah di dalam kitab yang berkaitan perbahasan fiqh dan juga kitab-kitab fatwa khususnya tentang isu-isu banyak soalan-soalan yang diajukan, maka rujuklah di situ. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk bahagian yang keempat, iaitu tentang amalan puasa bagi orang sakit. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa menjaga amal ibadahnya kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan kewajipan. Ya, semoga dengan ujian-ujian yang Allah datangkan, maka kita tetap istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita semuanya nanti ya di dalam syurga Firdaus bersama pengarang kita ini yang besar sekali jasanya kepada kita dalam mengajar kita untuk berinteraksi dengan sakit, bagaimana harus kita berbuat. Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah taala, semoga kita kesemuanya dihimpunkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para sahabat dan sahabiahnya radhiyallahu anhum, ya, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.